Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada anda penggemar rumah? Okay, hari ini saya Cikgu Azra ya daripada Parenting Monster. Okay, ingin membawa anda meninjau sebuah rumah yang satu tingkat setengah ya, satu tingkat setengah yang berada di Kelantan, insyaAllah. Belum bina lagi. Okay, tetapi ini adalah gambaran lukisan artis tentang rumah ini. Okay, ini adalah pandangan hadapan rumah satu tingkat setengah ini, di mana bahagian bawahnya boleh menempatkan dua buah kereta. Okay, dan kawasan rumah ini kalau ikut dari segi ukuran, berada di sebidang tanah berukuran 6,605 kaki persegi ya. Panjangnya membawa kepada 79, manakala lebarnya 82, lebih kuranglah ya. Jadi kalau kita lihat pada pandangan hadapan, bukaan rumah ini ialah berukuran 49 kaki. Okey. Bezanya rumah ini dengan kebanyakan rumah yang lain, bahagian hadapan ataupun panjangnya dikira daripada depan berbanding lebarnya. Kalau kita tengok lebarnya, dia hanyalah 36 kaki. Jadi maksudnya dia lebih dia bukan panjang, dia lebar daripada depan, dibawa ke belakang, manakala lebarnya ada 36 sahaja. Ini pandangan sebelah kiri. Ini pandangan belakang. Pandangan belakang berukuran 49 kaki. Kita ada satu ruang santai di situ, bahagian dapur. Dan panjang ini pula ialah 36 kaki. Itu secara umumlah tentang rumah ini. Baik, jadi rumah ini seperti yang dinyatakan ada satu tingkat setengah. Kenapa satu tingkat setengah? Sebab bahagian atasnya hanyalah melibatkan 70% daripada lebar sebelah tepi ke belakang. Dia tak habis. Manakala kalau kita lihat daripada hadapan, dia hanya kurang separuh yang berada di tingkat atas. Alright, so jom kita lihat meninjau daripada pintu masuk. So saya akan bawa anda meninjau daripada pintu masuk. Apabila daripada pintu masuk ini, kalau kita perhatikan ada dua akses, tiga lah kalau termasuk belakang ya. Dua akses, dan kalau kita perhati dengan lebih dekat, kita ada pintu utama sebelah kanan ya, manakala ada sliding door di bahagian hadapan. Dan kalau kita lihat binaan rumah ini ialah di atas, bahagian depannya di atas beam 3 kaki. Beam 3 kaki. Alright, jom. Apabila masuk saja ke dalam rumah ini, kalau saya boleh besarkan sedikit, ini adalah ruang tamu. Ruang tamu. Daripada pintu masuk ke ruang tamu. Ini ruang tamu yang pertama. Ruang tamu yang pertama. Dan ruang tamu ini berkeluasan 11 kaki darab 12 kaki. Dan masuk daripada pintu utama ini, dan dia ada satu lorong untuk masuk ke ruang tamu yang kedua. Keistimewaan rumah ini ada ruang tamu yang kedua. Ruang tamu yang kedua. Ruang tamu yang kedua ini juga berada di atas binaan beam 3 kaki. Dan keluasan ruang tamu yang kedua ialah 8 kaki darab 9 kaki. 8 kaki darab 9 kaki. Baik, seperti yang saya maklumkan tadi, binaan bahagian hadapan ini berada di atas beam 3 kaki dan digambarkan dengan lantai yang berbintik-bintik hitam itu
Ini semua bim 3 kaki dan menempatkan juga sebuah bilik, okey, bilik tidur di sebelah bersebelahan dengan ruang tamu yang pertama. Okey, saya kecilkan sikit. Ini juga berada di bim 3 kaki. Maksudnya 3 ruang utama ini, bilik ruang tamu utama, ruang tamu kedua dan bilik ini berada di atas bim 3 kaki. Okey, so apabila melintasi ruang tamu yang kedua, dia ada satu tangga turun di sini, okey, yang menempatkan ruang makan. Ini ruang makan. Okey, ruang makan yang saya kira agak luas. Okey, ruang makan. Kemudian kita ada satu lagi ruang tamu ataupun ruang keluarga di sini. Okey, ruang makan ini berukuran agak besar. Okay. Dan di bahagian ruang makan ukurannya 12 kaki darab 12 kaki. Okey, 12 kaki darab 12 kaki. Alright? Okey. Di ruang keluarga ini pula berukuran 10 kaki darab 13 kaki. Jadi 10 kaki lebar ini, 13 kaki bawa ke belakang lah. Okey. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, hanya sebuah bilik saja yang berada di atas bim 3 kaki. Maka lagi 3 bilik, semua sekali ada 4 bilik di tingkat bawah. Bilik yang pertama ini, okey, kemudian bilik yang kedua. Bilik yang kedua kalau kita perhatikan, kita kena kecilkan sikit, tidak kita tak dapat melihat. Okey. Ini bilik yang kedua. Ini di sini. Bilik yang ketiga, bilik yang keempat. Okey. Dan di bawah ni juga menempatkan 2 tandas, 2 bilik air. Okey, 2 bilik air. Bilik ini berukuran 10 kaki darab 11 kaki. Okey, 10 kaki darab 11 kaki. Manakala bilik air agak luas, berukuran 5 kaki darab 10 kaki. Ya, 5 kaki darab 10 kaki. Saya kira 5 kaki darab 10 kaki agak luas lah. Ya. Dan kita juga ada ruang dalam rumah ini, ruang seolah-olah seperti pantry. Okey, yang berukuran 5 kaki darab 12 kaki, memanjang ke belakang, ke depan ini, menempatkan mesin basuh dan juga sink untuk air. Okey, jom kita lihat bahagian utama bagi kaum wanita. Of course lah, dia akan tanya tentang dapur. Okey, saya akan bagi dia agak clear. Jadi jom kita lihat bahagian dapur dengan lebih jelas di sini. Bahagian dapurnya agak luas. Okey, agak luas. Ukuran dapur ini kalau termasuk dengan dia ada bilik ini, dia ada satu bahagian ekstra untuk menempatkan pintu. Manakala dapur ini berukuran 12 kaki darab 22 kaki. 22 kaki, agak panjang 22 kaki. Dan kalau kita lihat dengan lebih dekat, ada tabletop, ya, ada ruang memasak, ada sinki, ada peti sejuk. Saya kira luas lah, ya, luas ukuran dapur ini. Okey. So di dapur ini juga ada pintu keluar. Okey, pintu keluar di sini. Dan pintu keluar ni unik. Sebab apa? Sebab dia ada awning, mungkin untuk santai-santai antara ibu-ibu lah, ya, ibu-ibu nak santai-santai petang-petang, ya. Okey. Baik. Jadi itu ialah gambaran tingkat bawah. Jom kita pergi pula ke tingkat atas. Ke tingkat atas, untuk pergi tingkat atas ada sebuah tangga di sini. Tangga yang berbentuk L, okey, L. Naik ke atas, dan yang menariknya di tingkat atas ini, okey, apabila naik saja ke tingkat atas, kita dapati ada satu
walkway ataupun balkoni, ya, balkoni yang binaan dalam. Okey, masuk di dalam. Okey, naik saja tangga, boleh belok ke kanan, boleh belok ke kiri. Kalau belok ke kanan, dia akan pergi ke surau. Ya, ini sebuah surau ataupun mungkin tempat rehat santai yang tidak ada sebarang perabot kecuali ada rak buku ini. Boleh berjemaah, saya kira sesuailah untuk berjemaah sekeluarga. Dan di hujung surau tersebut ada sebuah studio. Sebuah studio. Studio ini berukuran, kalau lihat dari segi pandangannya, ialah 7 darab ataupun 6 darab 9, ya. 6 darab 9. Manakala surau ialah 9 darab 14. Okey, 9 darab 14. Luaslah, ya, 9 darab 14. Baik, itu kalau kita naik tangga belok ke sebelah kanan. Okey. Manakala di surau juga ada macam pintu di sini, ya. Pintu ini ialah pintu servis. Pintu servis untuk membenarkan melihat ataupun membaiki ataupun akses ke tangki air yang binaannya berada di dalam, ya. Tangki air ini berada di atas bumbung di aras satu, ya, di aras satu. Alright, kembali balik daripada tangga tadi. Okey, kalau ke kanan ke surau, ke kiri, menarik yang ke kiri, dia akan pergi ke sebuah pintu. Okey, ada pergi ke sebuah pintu, dan daripada pintu ini dia akan keluar di sebelah sini. Dia akan pergi ke balkoni. Ya. Balkoni di tingkat atas, ya, tingkat atas ini. Okey, balkoni yang berkeluasan 4 kaki darab 13 kaki. Okey, saya kira agak luas. Okey, 4 kaki darab 13 kaki. Manakala balkoni dalam ni pula ukuran ni ialah 4 kaki darab 16 kaki. Ya, 4 kaki darab 16 kaki. Sampai sinilah 16 kaki. Jadi dia lebih lebar. Kemudian surau. Surau yang saya nyatakan tadi, ukuran surau ialah 9 kaki darab 14. Alright. So, itu ia di dekat atas, dan kita pergi ke tempat yang paling diminati, iaitu bilik tidur utama. Okey. Baik, bilik tidur utama kalau kita perhatikan menempatkan sebuah katil, ada bilik air, ya. Kalau saya pusing sini mungkin lebih jelas. Okey, ada bilik air. Saya kecilkan sikitlah. Okey, naik saja tangga, terus di hadapan ini ada sebuah pintu untuk masuk ke bilik utama. Okey, luasan bilik utama, bilik tidur utama ni ialah 14 kaki darab 17. Wah, 14 kaki darab 17, Okey, tetapi 14 kaki darab 17 tu termasuk toilet, termasuk bilik air. Okey, jadi kalau bilik airnya berukuran 7 kaki darab 10 kaki, 7 kaki darab 10 kaki. Jadi maksudnya kalau 7 kaki darab 10 kaki, bilik studio ni juga ialah 10 kaki jugalah, lebar dia. Okey, lebarnya 10 kaki dan panjangnya ialah 9, ya, untuk studio. Jadi bilik airnya ada bathtub. Wah, ada bathtub. Ada bathtub, ada shower. Okey, yang lain tu biasalah. Right. Dan menariknya bilik tidur utama ni, dia ada ruang santai dan juga ada meja bekerja, ya, meja bekerja. Dan kalau kita perhatikan ada satu pintu yang keluar ke balkoni. Ni private door. Okey. Berbanding kalau daripada balkoni dalaman ni, dia masuk ke kiri, dia akan keluar juga. Jadi maksudnya private door untuk mereka ataupun yang berada dalam bilik tidur utama untuk keluar
secara direct, tak perlu nak keluar pintu utama masuk ke bilik, dia ada pintu khas dia. Alright, so itu sahaja saya kira rumah idaman konsep contemporary ini. Kenapa disebut contemporary? Ialah dia segi semasa dan bentuknya agak moden. Okay. Dan yang menariknya, kalau saya boleh tunjuk secara keseluruhan balik, bahagian atasnya kalau kita perhatikan, okay, keseluruhan, okay, konsepnya bahagian atas bumbung dia ada seperti papan rehal, konsep Islamik lah, ya, konsep Islamik. Kemudian terdapat 5 tiang, 1, 2, 3. Nanti kalau kita tengok upper beam, betul 5 tiang, 1, 2, 3, 4, 5. Konsepnya ialah rukun Islam, 5 perkara. Ya, jadi konsep rumah ini ialah Islamic dan contemporary. Alright, so seperti yang saya nyatakan, 2 buah kereta boleh letak bahagian bawah. Okay. Ketinggian dia ialah 10 kaki, ya, 10 kaki. Manakala bahagian atas juga saya kira 10 kaki. Cuma bezanya ialah bahagian dalaman. Kalau bahagian dalaman, okay, ini ialah 10 kaki dan dia, kalau daripada balkoni, dia boleh view ruang tamu yang kedua dan juga view tempat makan, ya, view tempat makan. Bilik ini tak boleh view lah, okay, sebab dia ada ni ada tiang ni, ya. Alright, so alhamdulillah, okay, wow, cantik dan gaya moden lah, ya, gaya moden. Alright, so itu saja. Jika anda nak tahu lebih lanjut tentang rumah ini, okay, bolehlah di bahagian deskripsi ada kita punya link ke WhatsApp untuk bertanyakan apa-apa tentang rumah ini. Dan rumah ini insyaAllah akan dimiliki oleh pasangan Cikgu Azra dan juga Cikgu Rosliza, bertempat di Pasir Mas, Kelantan, ya, Pasir Mas, Kelantan. Right, so itu saja. Okay, saya harap anda suka penerangan ini dan jangan lupa anda like dan kongsi-kongsikanlah, ya, kongsi-kongsikanlah, sebab konsep rumah ini ialah keluargaku, syurgaku. Alright, baik, jumpa lagi. Saya Cikgu Azra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.